Ahli Dewan Usahawan Melayu Sabah, Diumisa, diseru agar memanfaatkan Hala Tuju Sabah Maju Jaya (SMJ) berteraskan 3 tunjang utama iaitu sektor pelancongan, pertanian dan pembuatan. Usahawan Melayu juga perlu memanfaatkan sektor pelancongan yang mampu menjana pulangan lumayan sekiranya pandemik COVID-19 beransur pulih. Selain pelancongan, bidang pertanian juga antara tumpuan Diumisa dengan tumpuan nenas MD2 serta durian Musang King. Kita juga ingin melihat inisiatif daripada kerajaan khususnya untuk mewujudkan pusat membeli belah ataupun pusat yang dipanggil sebagai outlet yang saya kira tentunya akan dapat menjana ekonomi negeri Sabah dengan ramainya pelancong-pelancong khususnya daripada negara China. Beliau berkata demikian selepas melancarkan mesyuarat agung Diumisa di Kota Kinabalu. Datuk Awang Buhtaman turut berharap agar kerajaan dapat menambah baik pakej ransangan ekonomi khusus membantu usahawan yang terkesan. Sehingga kini sejumlah 50 syarikat menganggotai Diumisa dijangka meningkat kepada 200 syarikat pada tahun hadapan. Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Keningau akan memperluaskan tanaman fertigasi halia kepada ahli-ahlinya dan petani di daerah berkenaan. Peluang tersebut berikutan kejayaan percubaan yang menghasilkan halia berkualiti tinggi selain permintaan memberangsangkan. Kawasan di Keningau ini adalah kawasan yang sangat berpotensi untuk tanaman halia. Dan pihak PPK melaksanakannya secara kaedah fertigasi. Satu kaedah yang mana boleh meningkatkan pengeluaran hasil menggunakan kaedah fertigasi dengan menggunakan sabut kelapa. Tanaman halia ini secara fertigasi ini amat boleh membantu betul dari untuk ini seperti petani-petani generasi muda sekarang ini. Tanaman fertigasi ini cukup mudah. Kita tanam dengan di atas tanah yaitu polybag dan cara dia tidak begitu rumit untuk menanam lah dan penghasilannya cukup lumayan. Saya melihat dia punya hasil lebih baik daripada yang kita tanam di tanah. Cara dia punya pembersihan pun senang. Itu halia tidak rusak kalau pakai itu kompresor. PPK Keningau juga turut menggunakan kaedah pembersihan halia menggunakan tekanan angin berbanding kebiasaannya menggunakan air. Meskipun dalam norma baharu, persediaan sambutan perayaan Christmas tetap berlangsung, khususnya berkaitan kerja-kerja menghias bandaraya Kota Kinabalu. Kebanyakan yang ditemui memberitahu mereka tetap teruja untuk menikmati perhiasan Christmas di ibu negeri setelah berhadapan 2 tahun pandemik COVID-19. Sangat teruja sebab dapat sambut Christmas lagi selama 2 tahun kita menghadap krisis pandemik COVID-19. Hari ini kerinduan itu datang kembali dan tengok di sini sangat-sangat cantik dia punya dekorasi Christmas. Sabah ni pelbagai etnik dan kaum dan kita bersatu padu untuk merayakan dalam berbagai perayaan. Saya mau ucapkan selamat hari Natal, sangat excited lah sebab sudah lama tidak nampak macam begini punya decoration dia kan. Kalau tahun ini rasanya gembira sikit lah sebab dapat balik jumpa keluarga. Tahun sebelum tu, last year masih kita PKP, saya ada di Sarawak. Tahun ini Sabah membenarkan kunjungan tetamu sempena sambutan Christmas dan Tahun Baharu dengan prosedur operasi standard SOP seperti lengkap vaksin COVID-19. Selain itu, Ketua Rumah juga perlu menyediakan MySejahtera atau buku log kehadiran serta alat memeriksa suhu badan dan cecair pencuci tangan. Tempoh masa kunjungan tidak melebihi 3 jam dengan kapasiti 50% keluasan rumah.
Pelbagai inisiatif dirancang dan diperkenal bagi memastikan semua penduduk dalam kawasan Sugut, Beluran terus terbela. Ini termasuk menetapkan petunjuk prestasi utama KPI SIFAR tercicir daripada mendapat bantuan kerajaan bagi golongan asnaf dan B40. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk James Ratib berkata, kepimpinannya akan sentiasa mendengar keluhan selain mengutamakan hak asasi rakyat. Ia sejajar kewujudan Islam berdasarkan prinsip takrim al-insan yang memuliakan umatnya tanpa melihat agama, ras dan keturunan. Datuk James yang juga Adun Sugut berucap merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah kecil Paitan di Pekanbaru Botition, Paitan, Beluran. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM100,000 kepada Badan Dakwah Daerah Kecil Paitan bagi program keagamaan di daerah kecil tersebut. Bekas Setiausaha UMNO Beluran, Zikiri Azad diumumkan sebagai penerima tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah kecil Paitan 2021. Manakala Imam Masjid Kampung Cenderamata Paitan, Imam Sudin Rahim menerima anugerah Imam Syafi'i. Sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Teruskan bersama RTM untuk berita sahih dan tepat. Kembali bersama Nurul Zamri di Angkasa Puri. Silakan Nurul.